Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 14 Mei 2024. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyasarkan kutipan hasil cukai berjumlah 7.6 bilion ringgit dari Sarawak tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin, jumlah itu berdasarkan kutipan tahun lalu sebanyak 6.8 bilion ringgit. Peningkatan jumlah kutipan tersebut berdasarkan perkembangan ekonomi negeri yang sentiasa meningkat. Pada masa sama, beliau berpuas hati dengan kadar pembayaran cukai individu di Sarawak berdasarkan penyata percukaian dengan kadar tinggi. So kita pun akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi negeri untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada agensi bagi membantu meningkatkan pematuhan pembayar cukai. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Terdahulu, Premier turut menerima kunjungan hormat rombongan Lembaga Pelabuhan Tanjung Manis yang diketuai pengerusinya merangkap Adundaro Safi'i Ahmad. 4 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang baru dicadang di kawasan Parlimen Kapit, Hulu Rajang dan Kanawit menerusi persempadanan semula DUN Sarawak. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, perbincangan telah dibuat dalam kalangan wakil rakyat GPS di 3 kawasan parlimen tersebut. Namun katanya keputusan mengenai pertambahan kerusi kawasan DUN Sarawak adalah di bawah kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Yang pentingnya kawasan kita berdasarkan kepada keluasannya dan juga kepadatan penduduk dan pengundi dan juga bagaimana di kawasan dua bandar ini kita masih kekurangan infrastruktur jalan raya, jadi kita banyak masih menggunakan perjalanan menggunakan sungai. Sebab itu kita cadangkan yang agak banyak sikit ya, supaya wakil rakyat nanti dengan mudahnya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pengundi ataupun rakyat. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Mangkong Tiang atau Pembinaan Rumah Panjang Baharu Stewart Sabah di Kapit. Mengenai jawatan yang dipertua Dewan Negara, Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Kerja Raya berharap kerajaan mempertimbangkan calon dari Sarawak untuk mengisi jawatan tersebut bagi tempoh 1 penggal ini. Katanya, 2 wakil Sarawak sebelum ini adalah Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang meletak jawatan untuk dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan mendiang Datuk Mutang Tagal. Beliau bagaimanapun menyerahkan semua keputusan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kontraktor Bumiputera Sarawak digesa untuk lebih berdaya saing dan berdaya tahan dalam memperkasa sektor pembinaan di negeri ini. Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia selari dengan usaha kerajaan Sarawak untuk meningkatkan bilangan kontraktor Bumiputera yang berdaftar dalam kelas yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kontraktor berdaya saing PKBS, anjuran unit pembangunan kontraktor dan pembekal di bawah Pejabat Setiausaha Kewangan Sarawak di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca timbalannya Dato' Aidil Lariwu. Menurut Dato' Ahmad Douglas lagi, Sarawak sedang giat untuk menyediakan platform bagi pembangunan berterusan merangkumi pelbagai aspek termasuk membantu kontraktor Bumiputera menembusi pasaran yang lebih luas. Seramai 150 kontraktor Bumiputera kelas E dan D dari Zon Selatan Sarawak menghadiri program tersebut. PKBS yang diperkenalkan pada 2022 antara lain untuk memberi ruang dan peluang kepada para kontraktor Bumiputera agar berupaya melaksanakan projek dengan cekap dan berkesan. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan cadangan pelaksanaan projek sambung tara elektrik berkapasiti sehingga 1,000 megawatt ke Singapura melalui kabel dasar laut. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, perkara tersebut diluluskan pada mesyuarat Majlis Jemaah Menteri pada 15 Februari lalu.
Kabel tersebut akan merentasi kawasan pengairan koridor Muri Midai sepanjang 720 km dan projek tersebut berada pada peringkat penyelidikan teknikal termasuk kerja tinjauan laluan kabel dasar laut. Projek kabel berkenaan akan ditajajamin oleh Singapura dan dijangka beroperasi secara komersial pada 2031. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan cadangan projek sambung tara dengan kapasiti tidak kurang daripada 1,000 megawatt dari Sarawak ke Semenanjung Malaysia. Projek tersebut masih di peringkat kajian awal Sarawak Energy dan Tenaga Nasional Berhad. Beliau berkata demikian semasa menggulung perbahasan untuk kementeriannya di Persidangan Dun Sarawak. Kementerian Pengangkutan Sarawak akan menunggu laporan dari pihak perunding yang dilantik khas untuk mengkaji perkara berkaitan pengangkutan sebelum menubuhkan Lembaga Pengangkutan Sarawak. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kajian perlu dilakukan terlebih dahulu bagi mengetahui perkara-perkara yang boleh dikendalikan di bawah bidang kuasa Sarawak atau persekutuan dalam menguruskan sektor pengangkutan di negeri ini. Jelasnya badan berkuasa itu akan bertanggungjawab terhadap semua jenis pengangkutan di Sarawak. Mengenai pengoperasian transit aliran automasi ART, Datuk Seri Lee memaklumkan kementeriannya sedang mengadakan perbincangan bersama Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Pengangkutan Jalan sama ada pengoperasian ART kelak mengguna pakai undang-undang sedia ada atau sebaliknya. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas menggulung perbahasan bagi kementeriannya di Persidangan Dun Sarawak. Sementara itu, Datuk Seri Lee semasa menggulung perbahasan bagi kementeriannya berkata kerja-kerja asas tanah bagi depoh Rembus sebagai hub operasi dan pentadbiran sistem aliran transit automasi ART kini sedang berjalan dan dijangka siap pada suku ketiga tahun ini. Setakat April lepas, kemajuan keseluruhan projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS Fasa 1 mencapai 20.65% siap. Ia termasuk kerja-kerja perunding, kajian dan kerja-kerja fizikal. Katanya tenda bagi kerja infrastruktur yang lain di bawah projek KUTS Fasa 1 adalah pembinaan depo Rembus dan kerja-kerja berkaitan termasuk bengkel mekanikal dan infrastruktur, kemudahan mengisi hidrogen, landasan ujian dan pusat kawalan operasi. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu kerajaan komited merangka strategi jangka pendek dan panjang bagi mengatasi masalah kesesakan di pintu masuk sempadan terutama di kawasan utara negeri ini. Sejumlah RM4 juta telah diluluskan Kerajaan Sarawak Mac lepas bagi meningkatkan kemudahan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh. Ini termasuk menambah laluan baharu serta kaunter selain meningkatkan kemudahan sampingan yang lain. Sementara itu, pembinaan ICQS Serikin yang bernilai RM50 juta dijangka bermula tahun ini di kawasan seluas 28 hektar. Kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bersama Jabatan Kesihatan dalam program Fit and Eat Right Wellness Hub, satu langkah proaktif mengelak masalah obesiti dan tidak sihat dalam kalangan pegawai dan anggota bomba. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata program itu kelak berupaya melahirkan pegawai dan anggota yang sihat, seterusnya memberi prestasi cemerlang dalam menjalankan tugas yang penuh mencabar. Untuk kita nak mendidik anggota kita ni, cara pemakanannya betul, aktiviti sukan ataupun senaman yang boleh membantu mereka lah, pertama kali mengurangkan BMI mereka, keduanya meningkatkan tahap kecergasan dan supaya masyarakat yakin bahawa anggota bomba ni sihat lah dalam mengimplementasi. Datuk Khairuddin berkata demikian pada sidang medianya pada program Limbang Firefighters Run 2.0 di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.